Dengan tema bagi tahun ini, memelihara akal masyarakat sejahtera. Dan kita akan mengupas dengan lebih lanjut lagi bersama dengan tetamu kita, Yang Mulia Tuan Ustaz Haji Samali bin Haji Adam, Pegawai Pelajaran Bahagian Kaunseling Kementerian Pendidikan yang akan menguraikan mengenai dengan hijrah kesempurnaan akal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Ustaz. Terima kasih. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Syukur, Alhamdulillah. Kita ingin mengucapkan juga selamat menyambut Hilal Hijrah 1446 terima kasih. Hijriah. Selamat tahun baru Hijrah insya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin boleh kita dimulakan sesi wawancara kita pada pagi ini. Jadi mungkin sebagai mukadimahnya mengenai dengan perbincangan dan juga tajuk kita pada pagi ini mengenai dengan hijrah kesempurnaan akal. Mungkin Ustaz boleh mengongsikan lebih terperinci lagi mengenai dengan topik ini. Silakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati presenter kita, Ummu dan juga Hani dan auda penonton muslimin muslimat yang dimuliakan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terlebih dahulu selamat menyambut tahun baru ataupun selamat tahun baru Ilal Hijrah. Di mana mudah-mudahan kedatangan tahun baru 1446 Hijrah ini kita ini akan dapat melangkah lagi maju ke hadapan untuk memuhasabah diri kita dan memperbaiki diri kita untuk menjadi manusia yang lebih bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan hijrah kesempurnaan akal, di mana ada dua perkara yang perlu kita lihat di sini, yaitu perkataan hijrah itu dan juga soal akal. Di mana dua perkara ini punya hubungan kait. Hijrah membawa maksud iaitu perpindahan. Perpindahan bukan berbentuk, kalau kita lihat pada segi maknanya, kita melihat perpindahan daripada satu tempat kepada tempat yang lain, tetapi kita ni mau melihat yang lebih dalam lagi, di mana perpindahan itu adalah membawa maksud kepada perubahan kepada yang baik, kepada yang lebih baik. Supaya kehidupan kita ni setiap tahun kita ni menyambut meraihkan sambutan tahun Hijriah ini, kita ni jadikanlah adanya perubahan-perubahan, peningkatan-peningkatan, kebaikan-kebaikan yang akan kita ni perolehi untuk masa depan dan juga untuk penghujung kehidupan kita ni. Sebab kita ni tahu bahawasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Dan hubung kait dengan hijrah itu juga adalah berkenaan dengan akal. Kalau kita lihat dari segi akal, ia membawa arti yang berbeza daripada segi makna bahasa Melayu dan juga akal ini pun daripada perkataan bahasa Arab. Hijrah pun membawa makna daripada perkataan Arab, lalu dimelayukan pun menjadi hijrah. Akal pun bahasa Arab juga, dan lalu ia dimelayukan makna akal. Kalau akal kita melihat kepada kamus Dewan, ia membawa arti budi, pekerti, daya upaya dan sebagainya. Manakala kalau kita melihat dari pengertian Arab, yang membawa arti an-nahyu, itu melarang dan juga adalah mengikat. Bermakna akal, kehidupan kita ni terikat dengan akal. Akal kalau kita ni dapat mengimbanginya dengan baik ke arah yang positif, maka tingkah laku pun kita ni akan menjadi positif. Tetapi kalau akal kita ni menjurus kepada perkara-perkara yang negatif, maka perbuatan itu pun juga akan menyumbang kepada perbuatan-perbuatan yang negatif dan tidak baik. So itulah kenapa adanya kita ni melihat bahawasanya di dalam kehidupan perlu kita ni menjadikan panduan akal kita ni ke arah yang lebih baik untuk kita ni membawa penghijrahan, penghijrahan diri kita untuk melakukan yang terbaik. Sebab mungkin sahaja setiap tahun kita selalu menanamkan keazaman. Aku berazam ingin berubah. Aku berazam ingin kurus contohnya. Aku berazam ingin ingin maju. Tetapi azam tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hanya setakat ungkapan-ungkapan. Tetapi kalau kita ni memang betul-betul berazam dengan akal fikiran yang positif, maka insya-Allah kita ni akan dapat macam kita ni boleh menunaikan apa yang kita ni niatkan itu. Sebab itulah kenapa hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada penghijrahan selepas pembukaan kota Mekah, tapi ada dua perkara yang masih kekal, iaitu niat wa jihad.
Niatun wajad. Niat maksudnya itulah keazaman. Kita ni mempunyai keazaman yang bersungguh-sungguh ingin berhijrah, ingin berubah. Dan begitu juga dengan adanya jihad. Jihad ini adalah semangat, kesungguhan. Sebab bila mana itu perkara ini dapat kita lakukan, insya-Allah barulah kita melihat di sini bahwasanya adanya kebaikan-kebaikan yang akan kita perolehi di masa hadapan kita. Itulah perubahan-perubahan, kerana hijrah itu adalah merupakan perubahan yang positif berpandukan kepada akal fikiran yang waras. Baik, syukur Alhamdulillah. Memetik juga titah Kuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semalam yang menekankan kepentingan menjaga akal ni kerana ia menentukan kesempurnaan hidup. Jika akal sihat, maka sihatlah hidup kita ini, dan bila akal rosak, maka rosaklah hidup kita ini. Jadi dalam hal ini Yang Mulia Tuan Ustaz, kenapa kesempurnaan akal itu penting dalam kehidupan kita ini? Baik, Alhamdulillah. Kalau kita renungkan bahawasanya akal itu adalah memainkan peranan di dalam kehidupan, sehingga kita sebenarnya akan menjadi mulia kerana akal, ataupun kerana kita ni dapat memainkan mindset kita ke arah yang baik. Dan kita juga akan menjadi boleh dikatakan hina ataupun menjadi melakukan perkara yang tidak baik kalau kita ni tidak menggunakan akal itu dengan baik. Jadi di sini kita ni mau hala tuju kita ni ke mana? Hala tuju kita ni mestilah mahukan keharmonian, kesejahteraan. Malah kehidupan kita ni inginkan kebahagiaan. Hatta di dalam rumah tangga sendiri pun, di mana bagaimana kita ni berinteraksi dengan ahli keluarga. Contohnya, seorang isteri dengan suaminya dan orang tua dengan anak-anaknya. Sekiranya mereka ini di dalam satu keluarga tidak mengawal fikiran dengan baik, maka mungkin saja akan ada tindakan-tindakan yang tidak wajar boleh berlaku. Sehingga kalau kita ni melihat anak-anak yang didera, kemudian anak-anak yang dibiarkan tidak mahu bersekolah. Ini semua sekali kadang-kadang adalah kerana melihat kepada cara berfikir. Cara berfikir. Sebab itulah kenapa kedudukan akal dia diletakkan di tempat yang di atas, untuk supaya manusia itu berfikir, berfikir untuk kebaikan. Tetapi kalau manusia tidak menggunakan akal fikirannya dengan baik, maka so itulah akhirnya kehancuran akan berlaku di dalam rumah tangga itu sendiri. Kalau sudah anak-anak terbiar, anak-anak didera, anak-anak tidak sekolah, hanya mementingkan diri sendiri, kemudian apatah lagi kalau kita melihat dalam bentuk sebuah masyarakat yang besar, maka kita ni melihat di sini juga bahwasanya akal fikiran itu kalau kita ni gunakan ke arah yang mendatangkan manfaat. Mendatangkan manfaat, sudah pastilah bahwasanya akan ada kemajuan-kemajuan yang boleh kita ni capai. Satu sistem ekonomi akan maju kerana akal. Kemudian undang-undang pun akan dapat dilaksanakan kerana akal. Kemudian jenayah-jenayah pun tidak akan berlaku sekiranya manusia dapat berfikir dengan baik. Mana yang baik, mana yang buruknya. Tapi oleh kerana manusia kadang-kadang tidak menggunakan akal fikirannya, menyebabkan manusia itu menyimpang daripada ajaran agama Islam yang sebenarnya. So itulah kenapa dalam kehidupan kita ni perlu melihat kepentingan kita ni menggunakan akal fikiran dengan baik, supaya kehidupan kita ni adalah lebih sempurna dan lebih selamat. Wallahu alam. Ya, memang saya setuju dengan apa yang Ustaz katakan tadi. Dalam Al-Quran juga Allah sering mengulang-ulangkan ayatnya. Kenapa Allah ulangkan itu? Kerana manusia itu bersifatnya degil. Sering diingati juga, tapi masih juga melakukan dosa yang sama. Jadi dengan tajuk yang kita ni lihat pada pagi ini, iaitu memelihara akal masyarakat sejahtera. Bagi pandangan Ustaz sendiri, bagaimana sewajarnya kita sebagai umat Islam memelihara akal itu? Baik, Alhamdulillah. Kalau daripada segi pemeliharaan, sesuai dengan tema sambutan tahun baru Hilal Hijrah kita, iaitu memelihara akal. Jadi sebenarnya banyak sudut boleh kita lihat di sini. Terutama sekali kalau kita merenung titah Kuah Duli semalam, kita lihat bahawasanya berkenaan dengan menjauhkan makanan yang haram. Di antaranya ialah makanan yang mengundang kepada merosakkan akal fikiran, iaitu dadah, nikotin dan sebagainya. Jadi inilah perkara-perkara yang boleh kita ni
jauhi dan kita ni kawal masyarakat kita ni daripada termakan, kerana bila mana mereka ini termakan dengan makanan yang menghayalkan, maka menyebabkan kerosakan daripada sikap dan juga perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Itu berkenaan dengan makanan yang yang haram. Sebab itulah kenapa kita dipelihara makan minum kita ni pun sebenarnya diambil kira juga. Sebab itu kenapa Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibat. Makanlah, orang beriman, kamu makanlah makanan yang baik-baik, yang halal lagi baik. Kemudian lagi kalau kita perhatikan juga daripada sudut yang lain, kalau kita ni kurang kurang beriadah, kurang aktif, kurang bereksersis, maka mungkin saja menyebabkan otak kita ni, ya kalau namanya akal, ya di sanalah otak kita itu mainkan peranan supaya otak tadi ia lebih cergas. Sehingga ada pepatah Arab mengatakan al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sihat itu adalah terletak pada tubuh badan yang sihat. Kalau tubuh badan kita ini sihat, so akal kita ni, pikiran kita ni, ia akan menjadi jumud, menjadi macam kurang berfungsi dengan baik. Tapi kalau kita ni dapat menggunakan aktiviti-aktiviti yang yang terancang, maka insya-Allah daripada kita ni lebih duduk berdiam diri saja tanpa ada pergerakan. Sebab itulah kenapa kita lihat di sini perlunya ada beberapa sudut yang boleh dilihat supaya jangan terganggu pikiran kita ni. Begitu juga daripada segi interaksi sosial kita ni pun perlu kita lihat supaya jangan ada berlakunya yang dipanggil kesihatan mental. So kalau berlaku maka ia akan merosakkan hubungan dalam satu masyarakat. Allahu a'lam. Ya, menarik sekali. Telah pun ditekankan juga oleh Yang Mulia Ustaz sebentar tadi, kepentingan ketani beriadah untuk ketani menjaga fizikal ketani tetapi juga akal ketani dari segi mental dan juga dari segi sosial. Memang sesuatu yang holistik yang harus ketani jaga sebagai penghijrahan ketani untuk menjadi umat yang lebih baik dari sebelum ini. Terima kasih Yang Mulia Tuan Ustaz Haji Samali bin Haji Adam, Pegawai Pelajaran Bahagian Kaunseling Kementerian Pendidikan, atas kesudian hadir ke Rampai Pagi pada hari ini untuk menghuraikan mengenai dengan hijrah kesempurnaan akal, selari dengan tema sambutan Ilal Hijrah bagi tahun ini, memelihara akal masyarakat sejahtera. InsyaAllah kita akan bersua lagi Yang Mulia Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.